Selamat pagi, saudara dan saudari dalam Yesus Kristus. Semoga kita selalu sehat dan bersemangat. Marilah kita menyiapkan hati, ambil sikap yang serius. Kita mau mendengar firman Tuhan sambil merenung dan berdoa untuk komuniti kita. Mintalah Allah membimbing kita menikmati kasih Tuhan dalam doa dan renungan kita seharian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kerana kita dapat berehat dengan baik pada waktu malam. Pada pagi yang mulia ini, kita boleh sama-sama berkumpul untuk mendengar, untuk membaca Alkitab, untuk merenung firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus membimbing kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Mazmur 44 ayat 1 hingga 8. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Mazmur 44 ayat 1 hingga 8. Ini adalah satu doa yang ditulis semasa menghadapi penderitaan. Dalam ayat 1 berkata demikian. Jawablah apabila aku berseru kepadamu. Ya Allahku yang berana, kurangkan penderitaanku. Kasihanlah aku dan dengan doaku. Dalam ayat 2. Berapa lamakah, hai manusia, kamu akan terus menjadikan kemuliaanku satu keaiban? Berapa lamakah kamu akan mencintai bayangan maya dan mencari Tuhan palsu? Ayat 1 dan 2 ini kita boleh lihat jalan yang kita harapkan selalunya adalah jalan yang lancar. Jalan yang kita harapkan selalunya adalah jalan yang tiada halangan. Tetapi jalan yang disediakan ataupun jalan yang dipimpin oleh Tuhan adalah satu jalan yang susah dan jalan yang tidak rata. Jadi hari ini, jika kita ingin menikmati kebenaran ataupun kita menikmati kebenaran lebih daripada mencintai firman Tuhan, sebenarnya kita adalah menyembah berhala. Dalam ayat 3 berkata demikian, ketahuilah Tuhan telah memilih orang yang warak untuk dirinya. Tuhan akan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Apabila kamu marah, janganlah sampai melakukan dosa. Ketika di tempat tidurmu, sorotilah hatimu dalam senyap sepi. Ini telah mengingati kita, Tuhan menyayangi sesiapa yang takuti kepada Dia. Dia memang menyayangi kita semua. Sesiapa yang takuti kepada Dia. Jadi, sesiapa yang takuti Allah, kita belajarlah. Jangan berbuat dosa. Jangan sekali-sekala berbuat dosa. Dalam ayat 5, persembahkan korban-korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ramai yang bertanya, siapa dapat menunjukkan kita kebaikan? Sinari kami dengan cahaya wajah-Mu, ya Tuhan. Engkau telah memenuhi hatiku dengan keberanian, lebih daripada ketika biji-bijian dan air anggur baru mereka mewah melimpah.
Aku akan berbaring dan tidur dalam sejahtera. Kerana hanya Engkau, ya Tuhan, membolehkan aku tinggal dengan selamat. Jadi kita boleh lihat di sini, korban sembelihan harus didorong mengikut kejujuran dan keadilan. Dan kita lihat, kegembiraan sejati dalam penderitaan adalah berasal dari Tuhan. Apa yang kita boleh refleksi pada pagi ini, kita boleh lihat dalam kehidupan seharian kita. Kita tanya diri sendiri, siapakah pertolongan kita? Dalam kehidupan seharian, siapakah pertolongan kita? Yang kedua, dalam keadaan yang genting, apakah apa yang Tuhan mau kita pelajari dalam keadaan yang genting ini? Kita ambil sedikit masa untuk refleksi dan berdoa untuk diri Anda. Sekarang kita berdoa untuk komuniti kita. Kita berdoalah agar Tuhan memimpin Kristen mengetahui bagaimana untuk membina hubungan baik dengan jiran tetangga dan menjadi jabatan Injil dalam komuniti mereka. Mari kita ambil masa untuk berdoa. Kita berdoa untuk komuniti. Semoga Tuhan memimpin jawatan kuasa tetangga dari semua komuniti untuk memainkan peranan mereka dan memimpin penjagaan terhadap penduduk komuniti supaya membina komuniti yang mesra dan harmoni. Mari kita berdoa. Kita berdoa juga untuk komuniti yang belum menubuhkan komuniti jawatan kuasa tetangga, supaya Tuhan memimpin orang Kristen yang tinggal di dalam komuniti sudi menubuhkan jawatan kuasa tetangga. Mari kita berdoa.
Kita berdoa juga agar jiran tetangga mempunyai hubungan yang erat untuk membina komuniti yang saling membantu supaya dapat mengurangkan kes kecurian komuniti agar menjadi lebih harmoni. Mari kita berdoa. Kita berdoa agar kita boleh menjadi salah satu ahli dalam komuniti. Semoga Tuhan memimpin kita untuk melayani jiran kita dalam komuniti demi siapa? Demi Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk diri Anda. Kita berdoa untuk gereja-gereja yang didirikan dalam komuniti, agar Tuhan memimpin gereja untuk menjadi garam dan terang di kawasan setempat. Penduduk setempat sanggup merasai kasih Kristus. Berdoalah untuk mereka yang belum menerima Yesus di dalam komuniti. Kita minta Roh Kudus melimpahi mereka di dalam hati mereka, agar mereka dapat merasai kasih Yesus Kristus. Suatu hari nanti mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat mereka. Mari kita berdoa. Berdoa untuk masyarakat miskin di komuniti Anda agar Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada gereja supaya mereka tahu bagaimana untuk mengambil berat terhadap mereka sehingga mereka orang-orang miskin dapat merasai kasih Kristus. Mari kita berdoa.
Saya akan mengakhiri doa pada pagi ini dengan doa yang diajarkan oleh Bapa di surga. Kita menggunakan doa Bapa kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga semua orang sihat dan semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan keakraban Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.